في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung kembali perjumpaan kita pada pagi ini, iaitu dalam pengajian, dalam perkongsian berkaitan dengan kitab, bacaan kitab Ensiklopedia Solat dan juga bacaan surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada rakan-rakan yang baru masuk, bolehlah teruskan share. Boleh teruskan berkongsi, boleh teruskan menekan butang share agar ilmu pada pagi ini dapat dimanfaatkan bersama, insya-Allah tabarakallah. Kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya akan ulang sekali lagi agar sahabat-sahabat, agar para penonton dapat bersama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah kita masih lagi seperti biasa perkongsian kita pada pagi ini. Jika apa perkongsian Muslim 3 insyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada semua, insyaAllah. Seperti biasa, pada pagi ini sekitaran perkongsiannya berkaitan dengan tajuk yang sama seperti semalam, itu solat hajat siri yang kedua. Solat hajat siri yang kedua. Bila cakap berkenaan dengan hajat, banyak sangat
bila kita bercakap berkaitan dengan hajat terlalu banyak, terlalu tinggi sebenarnya, tersangat tinggi sebenarnya. Kepada rakan-rakan yang baru masuk, boleh komen sikit sama ada suara saya okey tak okey pagi ni. Sebab pagi tadi test macam ada problem sikit lah. Kalau suara dengar, okay, terima kasih banyak, insyaAllah. Okey, bila kita berbicara berkenai hajat, sebenarnya hajat kita terlalu besar. Hajat kita terlalu besar sangat-sangat. Dan dalam kitab ini, kitab daripada karangan Haji Muhammad Hashim Yahya, mantan mufti wilayah Persekutuan. Okey, bila dia mausu'atul solah. Okey, ini dia ada fiqh, ada falsafah dia, ada sejarah dan ada saintifik. Jadi bila berbicara berkenai hajat manusia secara fitrahnya, dia ada tiga cabang hajat yang utama. Okey, 3 cabang hajat yang utama. Okey. Hajat yang pertama itu keperluan yang utama dalam hajat manusia ialah keperluan asas manusia mengemudi kehidupannya di atas muka bumi dan di akhirat sana. Okey. Keperluan asas manusia dalam mengemudi kehidupannya di atas muka bumi dan di akhirat sana. Tanpanya hidup manusia menjadi kacau dan musnah. Kalau kita tak ada hajat langsung pun bahaya juga. Kalau hidup ini, alah ustaz, saya biasa-biasa ustaz, tak ada hajat apa-apa pun, yang penting hidup okey. Problem itu pun problem. Bila hidup tanpa hajat juga problem. Hidup hajat yang keterlaluan juga problem. Maka kita di tengah-tengah. Angan-angan kita di tengah-tengah. Ia juga menjejaskan kejayaan dan kebahagiaan di akhirat. Kalau tak ada hajat, menjejaskan kita, kejayaan kita dan kebahagiaan kita di akhirat. Okey, keperluan utama. Apa dia keperluan utama kita? Hajat keperluan utama kita apa dia? Yang pertama ialah, yang dalam buku ni kata yang pertama ialah agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. 5 keperluan utama kita: agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Itu je. Okey, keperluan utama manusia. Okey, kita tengok yang cabang yang seterusnya. Cabang seterusnya adalah keperluan biasa. Apakah dia keperluan biasa? Keperluan biasa yang sekiranya kita diabaikan boleh menyebabkan manusia mengalami kesukaran dan kesempitan hidup. Tetapi kesan kekurangan atau ketiadaan keperluan ini tidak parah seperti keperluan utama. Saya ulang sekali lagi. Keperluan biasa yang sekiranya diabaikan boleh menyebabkan manusia mengalami kesukaran dan kesempitan hidup. Okey, keperluan biasa ni. Tetapi kesan kekurangan atau ketiadaan keperluan ini tidak parah seperti keperluan utama. Yang utama apa tadi yang utama? Yang utama tadi ialah agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. 5 perkara. Yang kedua, apakah keperluan yang biasa, yang keperluan biasa ni? Yang kedua ni. Yang pertama sekali dia ada bagi 3 poin. Okay, poin pertama dalam keperluan biasa ialah ibadat, adat dan sosial. Ibadat yang macam mana? Rukhsah yang diberikan kepada orang sakit atau musafir untuk memendekkan dan menghimpunkan solat fardu dan sapu khuf. Rupanya itu keperluan hajat manusia juga. Iaitu ibadat, rukhsah yang diberikan kepada orang sakit atau musafir untuk memendekkan dan menghimpunkan solat fardu dan sapu khuf. Okey, adat pula bagaimana? Adat, hajat yang diperlukan oleh tubuh oleh tubuh kita dan kita punya hati kita, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pasangan.
Adat ni pula hajat yang diperlukan oleh diri kita, tubuh kita, keinginan kita, nafsu kita. Seperti makanan. Memang kita bernafsu dalam makan ni tau. Dalam makan ni kita bernafsu. Minuman, pakaian, tempat tinggal dan pasangan. Hajat yang diperlukan dari segi adat. Dari segi adat. Okey. Sosial pula. Apakah sosial tu pula? Sosial. Hajat yang diperlukan oleh masyarakat seperti keharusan mudrobah, akirat. Keharusan mudrobah, jual bai assalam, diet pembunuhan atau kecederaan dan lain-lain. Maknanya dari segi sosial, hajat yang diperlukan adalah mudrobah. Mudrobah ni keharusan ni, nanti saya cek balik macam mana mudrobah ni. Lepas tu perjanjian kita, diet pembunuhan atau kecederaan dan lain-lain. Itu dari segi sosial. Maknanya dalam kehidupan kita dengan masyarakat ni, berjanji tu memang ada. Berjanji tu memang ada, akan berjanji. Sebab tu kita ada perkataan insya-Allah dalam janji. Itu dia. Okay. Dan cabang yang ketiga pula, keperluan tambahan. Okey, hajat yang ketiga, hajat manusia yang ketiga ialah keperluan tambahan. Keperluan tambahan ni bagaimana? Keperluan ini tidak memberi banyak kesan kepada keperluan utama dan biasa, tetapi menambah nilai dan kuantitinya. Keperluan tambahan ini tidak memberi banyak kesan kepada keperluan utama dan biasa, tetapi ia menambah jumlahnya, nilainya. Penambahan nilai. Contohnya apa ni contohnya? Ibadat, solat sunnah, puasa sunat, sedekah, zikir, menjaga kebersihan. Itu dari segi ibadah. Dari segi adatnya pula ialah memakan makanan lazat dan berkhasiat. Tu dia. Okey. Itu dia hajat manusia. 3 hajat manusia: keperluan utama, keperluan biasa, keperluan tambahan. Kukuk mana pun, keperluan biasa dan keperluan tambahan adalah sebagai tambahan, sebagai apa orang kata, sebagai special untuk keperluan utama. Special untuk keperluan utama. Yang utama ialah agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Yang pertama. Yang biasanya pula ibadat, adat, sosial. Dan yang ketiga, keperluan tambahannya ibadah, adat. Dua ni. Dia ada bercabang-cabang lagi. Jadi memang betul dalam hidup kita ni, asas kita memang dah ada lah asas kita. Yang hidup kita asas. Tetapi kadang-kadang memang kita berhajat kepada yang tambah lain sebenarnya. Banyak lagi hajat kita sebenarnya. Tapi yang keperluan tambahan ni lah yang orang kata yang menambahkan penilaian pada keperluan pertama. Keperluan utama, keperluan biasa, keperluan tambahan. Keperluan tambahan inilah penambah penilaian kepada keperluan utama. Yang utama ni asas. Yang utama ni asas, dan keperluan biasa ni adalah yang memang kita nak sangat. Contoh keperluan biasa ialah dari segi ibadat kita lah. Ibadat biasa. Okey, kalau yang utama, contoh dia yang utama dari segi agama kita, agama. Okey. Bagaimana kaitan utama ibadat agama dalam keperluan utama kita nak kaitkan dengan keperluan biasa, iaitu dari segi ibadatnya. Ruksah. Kita pergi mana-mana sekalipun, ataupun orang sakit sekalipun, kadang-kadang bukan sakit, sihat lah sebenarnya kan, pun nak jamak sebenarnya. Itu dia ruksah yang diberikan kepada orang sakit atau musafir untuk memendekkan dan menghimpunkan solat fardu serta sapu khauf. Itu keperluan biasa. Keperluan biasa, yang mana penambah baikan atau penambahan bagi fitrah keperluan utama itu dari segi agama. Dari segi adat pula, dari segi adat kebiasaan kita lah, adat kebiasaan kita memang nak makan, nak minum, pakai, tiba-tiba semua nak, pasangan nak, itu dari segi adat kita. Dan bagaimana nak dikaitkan keperluan biasa yang keperluan utama tadi dari segi keturunan. Dan keperluan biasa dengan keperluan tambahan pula, dah nama pun bila dah adat dan bila dah ibadah, kita hidup ni
sebagai orang Islam, sebagai orang Islam, kita hidup ni mesti nak masuk syurga, betul? Jadi bagaimana keperluan tambahan ini nak dikaitkan dengan keperluan biasa dan keperluan utama? Ya, dari segi ibadahnya pula, kita ada solat sunat, puasa sunat, sedekah, zikir, menjaga kebersihan. Itu dari segi ibadah. Dari segi adat, dari segi adatnya pula, kita mesti nak makanan sedap. Tak ada lagi orang hidup makan tak sedap. Makanan sedap, lazat, berkhasiat, mesti nak punya. Maka di situlah keperluan tambahan kita. Keperluan tambahan yang biasa sangat-sangat kita buat sebenarnya. Biasa, terutamanya bila kita pergi Pahang lah kan. Ni musim sebelum ni lah, bulan 1 baru ni, kita musim misi bantuan ke Pahang. Bantuan banjir ke Pahang lah, ke Johor lah. Pergi Pahang, tak ada sejarah lagi orang pergi Pahang tak nak buat apa-apa. Tak salah. Yang paling biasa orang pergi Pahang ialah, yang utama sekali dia cari apa? Ikan patin paling sedap. Itu keperluan tambahan kita. Keperluan tambahan adat kita. Dia nak cari ikan patin paling sedap. Tak ada lagi orang pergi Pahang tak nak cari benda tu. Cuma bila dalam perjalanan ke Pahang tersebut, on the way nak pergi Pahang, pintu masuk dia apa dia? Pintu masuk dalam perjalanan pergi Pahang, sebelum jumpa ikan patin, apa dia? Itu dia lemang Tok Ki. Oh boy, bila time bab-bab konvoi ni, dah lama tak konvoi ni geram ni. Bila time orang cakap lemang Tok Ki. Lemang Tok Ki. Itu sebelum sampai Pahang. Itu sebelum sampai ke Pahang, dia akan jumpa lemang Tok Ki dahulu. Okey. Cabut pula caja saya. Itu dia adat tambahan kita. Adat keperluan tambahan kita yang melengkapkan keperluan biasa dan keperluan utama kita. Lemang Tok Ki, ikan patin. Apa lagi? Kalau pergi Johor, apa dia pergi Johor? Pergi Johor Cencaluk kot. Johor, Wallahualam, saya pun dah lama tak pergi Johor, dia tak ingat. Yang biasa Kelantan, Terengganu Kepulauan lah. Terengganu Kepulauan, Kelantan ni Budu. Itu dia keperluan tambahan yang melengkapkan keperluan biasa kita, yang menambah penilaian keperluan biasa dan keperluan utama. Itu dia hajat manusia kita, insyaAllah. Okey, kita tengok dalam buku ni pula dia huraikan, dia macam mendetailkan keperluan utama manusia. Okey, yang pertama, agama. Hidup manusia sentiasa memerlukan map, GPS untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi. Agama adalah track yang membimbing manusia agar selamat hidup di atas muka bumi dan sejahtera di akhirat. Selamat di muka bumi, sejahtera di akhirat. Itu dia. Itu agama. Hidup ini kalau tanpa agama, Allahu Akbar. Okay? Hidup ini kalau tanpa agama, Allahu Akbar, tak tahu nak dikata. Sebab itu kehidupan ini memerlukan agama. Kehidupan ini memerlukan agama. Okey. Kemudian nyawa pula. Islam mewajibkan manusia memelihara nyawanya. Islam mewajibkan manusia memelihara nyawanya, serta tidak melibatkan nyawa orang lain. Oleh itu, Islam mengharamkan bunuh diri, merokok atau minum arak, dan pembunuhan yang mengancam nyawa. Nampak tak? Islam Okey. Islam mewajibkan manusia memelihara nyawa, satu. Okey, serta tidak melibatkan nyawa orang lain, dua. Nampak situ, dua Oleh itu, Islam mengharamkan pembunuhan, bunuh diri, merokok atau minum arak, dan pembunuhan yang mengancam nyawa. Nampak tak? Detail disebut tu. Detail disebut dari segi dalam buku ni. Nyawa ni sangat luas. Bila kita sebut berkaitan nyawa, tersangat luas sebenarnya. Okey. Bila kita sebut berkaitan nyawa, tersangat luas sehingga kan kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni.
Nak menjaga nyawa ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab itulah track laluan kehidupan kita semua berlandaskan Al-Quran agar ianya terpelihara. Tak tengok Quran, ke mana kita? Nampak tak? Kalau tak tengok Quran, ke mana kita hala kita nanti? Sebab tu dalam kehidupan ini Quran, sebab tu dia dalam buku ni juga dia menjelaskan agama yang pertama. Okey. Dalam buku ini dia menjelaskan agama yang pertama. Selepas agama barulah nyawa. Sebab apa? Sebab apa agama yang pertama? Sebab agama inilah yang akan mengendalikan nyawa, akal, keturunan, harta. Sebab agama inilah yang akan mengendalikan track-track di bawah dia, nyawa, akal, keturunan, harta. Kalau tak ada agama, maka keturunan kita bagaimana? Nyawa kita bagaimana? Harta kita bagaimana? Akal kita juga bagaimana kalau tanpa adanya agama? Allahu Akbar. Subhanallah. Itu dia sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Yang tadi kita cakap pasal nyawa. Yang seterusnya kita berkata berkaitan akal. Akal ni. Akal ni yang kalau akal ni pula ada beberapa percambahan berkaitan akal ni pula kan. Ada beberapa percambahan. Sebab kalau biasa kan akal yang sihat, waras. Orang Jawa dia panggil waras je. Jadi kita heran jadi. Apalah waras-waras ni, kita jadi heran. Okey, kita menjadi hairan. Okey. Akal adalah anugerah istimewa Allah kepada manusia. Akal adalah anugerah istimewa Allah kepada manusia. Okey, dia kata gitu. Akal adalah anugerah istimewa Allah kepada manusia. Okey. Yang membezakan mereka dengan haiwan. Akal ni adalah yang membezakan antara kita dengan haiwan. Okey, nampak tak? Membezakan antara kita dengan haiwan. Akal juga berperanan mengawal nafsu agar ia tidak mengawal manusia. Akal juga berperanan mengawal nafsu agar ia tidak mengawal manusia. Tu dia. Sebab tu pentingnya akal ni. Kalau akal dah kawal kita, kalau pentingnya akal untuk mengawal nafsu. Sebab kalau nafsu yang mengawal kita, jawapannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh paling mudah kita lihat kalau nafsu mengawal kita, apa dia agak tuan-tuan? Apa dia agak tuan-tuan? Contoh paling mudah kita nak lihat bagaimana sekiranya nafsu itu mengawal manusia. Sebab nafsu manusia ni pelik-pelik ni. Nafsu manusia ni agak pelik. Okey, nafsu manusia ni agak-agak pelik. Sebab tu kita macam mana kita nak lihat sekiranya nafsu mengawal manusia. Okey. Nafsu mengawal manusia. Seperti contoh mudah. Yang paling mudah contoh ialah ketika melihat seorang wanita. Bagi orang lelaki-lelaki lah. Okay. Ketika melihat seorang wanita, sekiranya nafsu mengawal manusia, dah tentu kita tengok je yang seksi, confirm kita tumbang kan. Itu nafsu mengawal manusia. Ataupun kita nafsu mengawal superbike. Okay, superbike, motor besar lah, kira motor besar. Kalau nafsu mengawal manusia, kita bawa motor besar ni, tidak ada lagi orang yang bawa motor besar ni bawa perlahan. Tidak ada. Semuanya akan berdesuk. Tapi berdesuk bukan berdesuk dengan nafsu. Kalau nafsu, kita langgar segala apa yang ada depan kita. Itu nafsu. Kalau nafsu kita kita peres, tak kira lah. Nyawa tak semua tak kira. Sebab tu akal ini berperanan mengawal nafsu agar nafsu tidak mengawal manusia. Untuk keselamatan kita juga. Untuk keselamatan kita juga. Ketinggian
nilai akal dalam Islam boleh dilihat pada pengharaman arak dan juga penyalahgunaan dadah yang merosakkan fungsi akal. Nampak tak? Ketinggian nilai akal dalam Islam boleh dilihat pada pengharaman arak dan penyalahgunaan dadah yang merosakkan fungsi akal. Ialah kalau kita minum arak, otak kita jam. Kita hisap benda yang bukan, otak kita jam. Nampak tak? Otak kita akan jam. Itu dia kepulauan utama Malaysia dari segi akal. Dan kepulauan utama Malaysia dari segi keturunan pula. Fitrah manusia yang fana membuka hajat mereka kepada generasi yang mewarisi mereka. Keinginan memiliki keturunan mencetuskan semangat untuk memperbaiki kehidupan untuk warisan yang akan datang. Islam meraihkan keinginan ini dengan menghalalkan perkahwinan. Nampak? Sebab tu kena ada agama. Sebab tu kena ada agama. Maknanya kita nak menambah keturunannya berteraskan agama agar ianya selari. Cantik nampak ya. Ibadah tu nampak cantik. Supaya nampak cantik ibadah tersebut. Dan dari segi harta pula, tidak seperti agama lain yang boikot dan memandang jijik kepada harta. Tidak seperti agama lain yang boikot dan memandang jijik kepada harta. Islam mengiktirafkan pengumpulan dan pencarian harta. Nak jadi kaya. Mana Islam mengharuskan, mengiktirafkan kita nak menjadi kaya ni. Islam iktiraf keperluan manusia pada harta untuk kelangsungan hidup mereka di muka bumi. Menuntut mereka bekerja lebih kuat untuk mengimarahkan muka bumi ini. Justru Islam membenarkan jual beli dan perniagaan, tetapi mengharamkan riba, rompakan dan penipuan. Itu Islam haramkan. Harta ni kena dicari. Wajib mencari harta. Boleh katakan wajib jugalah. Supaya apa? Kita tidak meminta-minta. Islam tak suka meminta-minta. Tapi kita wajib mencari harta untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha. Itu yang paling penting sekali. Sebab tu Islam membenarkan jual beli, perniagaan, tetapi mengharamkan riba serta rompakan dan penipuan. Itu dia sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini dia. Dan bagaimanakah solat hajat tersebut? Tata cara solat hajat 2 rakaat. Yang pertama, dia ada gambar sini. Okey, dia ada kat sini, dia ada berikan gambar sedikit. Okey, gambar sedikit. Jadi saya akan share gambar pada komen. Okey, saya akan sharekan gambar tersebut pada komen. Boleh pakai tengok ke komen. Okey, saya akan share gambar pada komen Ada kamera ni. Oh, tak boleh nak bubuh gambar kat komen lah. Tak apa. Okey, kat sini ada gambar. Dia ada gambar di sini yang mana kita. Okey, niat dan takbiratul ihram. Niat hanya dilakukan dengan hati, namun wajar dilafazkan dengan lidah dalam bahasa Arab atau bahasa lain untuk menguatkan hati. Tata cara solat hajat. Okey, tata cara solat hajat, niat serta takbiratul ihram. Niat hanya dilakukan dengan hati, namun wajar dilafazkan dengan lidah dalam bahasa Arab atau bahasa lain untuk menguatkan hati. Okey, nampak tak Okey, ni dia. Okey, yang pertama iaitu niat. Nampak tak? Yang pertama iaitu niat.
solat hajat. Lafaz niat solat hajat. Usalli sunnatul hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Nampak? Okey. Itu yang pertama. Usalli sunnatul hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Maksud dia apa dia? Maksud dia, aku solat sunat hajat 2 rakaat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua. Yang kedua apa dia? Membaca surah Al-Fatihah dan ayatul kursi. Dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ila akhiri ayat. Surah Al-Fatihah dan kemudian ayatul kursi. Nampak tak? Ayatul kursi. Itu rakaat pertama. Okey, itu yang kedua. Graf kedua. Dan graf ketiga ialah rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala pujian untuknya. Selepas rukuk, kita i'tidal. Sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Ya Allah, Allah mendengar siapa yang memujinya, kepada engkaulah Tuhan kami segala pujian. Okey, yang keempat. Terus yang kelima, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Duduk di antara dua sujud. Terang sikit. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunkan daku, rahmati daku, lengkapkanlah keperluanku, tinggikan kedudukanku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, afiatkan diriku dan ampunilah daku. Yang ketujuh, sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Yang ke-8, bangun untuk rakaat kedua. Yang ke-9, membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Okay, yang ke-10, rukuk semula. Selepas habis surah Al-Ikhlas, rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala pujian untuknya. I'tidal. Sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Allah mendengar siapa yang memujinya, kepada engkaulah Tuhan kami segala pujian. Okay, 12. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala pujian untuknya. Okay. Ke-13, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunkan daku, rahmati daku, lengkapkanlah keperluanku, tinggikan kedudukanku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, afiatkan diriku dan ampunilah daku. Okey. Yang ke-8, yang ke-15, yang sujud yang kedua. Sujud kedua. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Duduk tawaruk dan membaca tahiyat, akhir membaca tahiyat. Mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Cara-cara. Okey, bila kata berkaitan dengan duduk tawaruk dan tahiyat, membaca tahiyat ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Alhamdulillah. Ini dia. Okey, seterusnya. Amalan selepas solat, sujud dan tasbih. Okey, lepas solat, lepas bagi salam, sujud dan tasbih. Boleh juga bersujud selepas beri salam dan membaca 10 kali. Maknanya sujud ni, sujud solat hajat ni boleh kita bersujud selepas beri salam dan sebelum bagi salam. Boleh juga sujud selepas beri salam dan boleh juga sujud sebelum memberikan salam. Okey, insya-Allah. Bacaan sujud dia bila kata solat hajat, okey, bila katakan solat hajat, sujud dia, bacaan sujudnya sebanyak 10 kali. Okey, bila kata saja solat hajat, bacaan sujud dia adalah sebanyak 10 kali. Okey, yang pertama, salawat ke atas Nabi SAW. Okey, bacaan pertama dia tertib, bacaan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu dia 10 kali buat. 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, sebanyak 10 kali. Dan selepas itu pula selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tetap juga dibuat sebanyak 10 kali. Dan membaca doa berikut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sujud. Ketika sujud. Okay, doa solat hajat. Doa selepas solat hajat. Apa dia? La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithmin, as'aluka alla tad'a li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan wa la hajatan fi hiya laka ridha illa qadaitaha li. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, Maha Suci Allah, Tuhan yang memiliki singgahsana yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, kumohon segala amalan yang membuka pintu rahmat dan keampunan-Mu. Kumohon perlindungan daripada kejahatan, keupayaan meraih segala jenis kebaikan dan tersisih daripada segala noda dan dosa. Janganlah Engkau biarkan padaku walau satu kejahatan kecuali Engkau memaafkan ia, walaupun satu masalah kecuali Engkau selesaikannya, walaupun satu hajat yang Engkau redai kecuali Engkau tunaikan hajat tersebut. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu dia orang kata apa, perkongsian bacaan kitab ensiklopedia solat pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian berkenaan berkaitan solat hajat ini akan kita dapat fahami dan kita amalkan selalu agar hajat kita Allah permudahkan sentiasa, agar hajat kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk perkongsian esok, apa dia? Sunan Hayat. InsyaAllah untuk esok pagi kita akan membaca tentang Sunnah Hayat.
Okay, insyaAllah untuk esok pagi kita akan membacakan berkaitan sunnah hay'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.